Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Pio. Hari ini kita akan belajar tata bahasa golongan kata, kata kerja. Jadi hari ini kita fokus pada kata kerja. Apakah itu kata kerja? Perkataan berfungsi untuk menunjukkan sesuatu perbuatan. Contohnya, makan, tidur, minum, berdoa, bermain, memanjat, masak, mandi. Asalkan dia satu perlakuan, kamu melakukan sesuatu. Jadi perkataan itu dia menunjukkan kamu melakukan sesuatu, itu ialah kata kerja. Boleh wujud sendiri tanpa imbuhan dan juga dengan imbuhan. Contohnya di sini kamu boleh nampak makan, tidur, minum itu dia tak ada tambah imbuhan, tapi dia ada maksud dia. Untuk yang tambah imbuhan, contohnya dia tambah BER, dia tambah ME, ada tambah imbuhan. Ada tiga jenis untuk kata kerja. Satu ialah kata kerja tak transitif. Dua, kata kerja transitif. Tiga, kata kerja pasif. Boleh? Mari kita tengok. Kata kerja tak transitif. Tidak memerlukan objek atau penyambut. Contohnya, ketawa, hinggap, menguning. Jadi kamu ingatkan, kata kerja tak transitif. Tak. Maksudnya, tidak memerlukan objek. Boleh? Kata kerja transitif. Maksudnya, dia perlukan frasa nama yang menerima akibat daripada perbuatan kata kerja itu. Contohnya, memotong. Memotong apa? Memotong kek. Jadi kek itu ialah objek untuk kata kerja itu. Jadi objek itu dia ialah frasa nama. Dia hanya frasa nama sahaja. Menaik. Menaik apa? Menaik surat. Surat itu ialah frasa kerja. Menjual. Menjual apa? Menjual sate. Sate itu ialah frasa nama. Jadi kamu hanya ingat saja, kata kerja tak transitif. Maksudnya, dia tidak perlu objek ataupun penyambut. Kata kerja transitif, maksudnya dia perlukan objek. Dan objek itu, dia mestilah daripada frasa nama. Faham? Seterusnya. Kata kerja pasif. Kita tengok. Kata yang digunakan dalam ayat pasif tidak mempunyai men, men. 5 bentuk iaitu diri pertama, kedua dan diri ketiga. Berawalan ber dan tel dengan apitan ke, an, kata, kena. Jadi itu semua ialah kata kerja pasif. Faham? Sekarang, mari kita sama-sama melihat praktis ini. Tadi cikgu sudah habis terangkan kata kerja. Jadi kita tengok soalan dan mari kita sama-sama tandakan betul atau salah pada penggunaan kata kerja yang berhuruf contoh dalam ayat-ayat di bawah ini. Soalan 1. Alisa sedang ketiduran adiknya di dalam wayang. Kita tengok perkataan ketiduran. Salah atau betul? Kata kerja ini.
Tadi cikgu sudah ada terangkan, kata kerja pasif ada ke, an. Tapi ayat ini ialah ayat aktif. Jadi penggunaan ketiduran adalah salah. Sepatutnya Alisa sedang menidurkan adiknya di dalam buaian. Menidurkan. Okey? Menggunakan kata kerja transitif. Okey, sebab dia perlukan dia ada frasa nama sebagai objek di belakang kata kerja ini. Soalan yang kedua. Kumpulan kuayuk itu menyanyi dengan penuh semangat. Menyanyi. Adakah penggunaan kata kerja ini betul? Jawapan dia betul. Okey. Kumpulan kuayuk itu menyanyi. Digunakan betul. Soalan 3. Lelaki itu pergi ke bandar dengan menunggang motosikal. Menunggang. Penggunaan kata kerja yang betul. Okey, dengan menunggang motosikal. Sebab ni, okey, kata kerja transitif dan belakang diikuti frasa nama sebagai objek ia. Faham? Soalan keempat. Wang Shima lebih suka membeli di pasar-pasar raya besar. Mari kita tengok membeli. Dia betul atau salah? Jawapan dia salah. Membeli. Kata kerja transitif. Belakang dia perlu diikuti dengan frasa nama sebagai objek ia. Jadi dia kena letakkan membeli sesuatu lah. Membeli beras, membeli telur, membeli sayur di pasar-pasar raya tersebut. Boleh faham? Soalan 5. Alex selalu mandi di sungai itu dengan kawan-kawannya. Mandi. Penggunaan dia betul atau salah? Okey, jawapan dia betul. Mandi. Kata kerja tak transitif. Jadi dia tidak perlukan objek di belakang kata kerja itu. Faham? Sekarang kita tengok soalan yang ke-6. Semangkuk bubur itu memberikan oleh Suhana kepada jirannya. Kita tengok kata kerja dia. Memberikan. Kita tengok ayat ini. Ada perkataan oleh. Maksudnya ayat ini adalah ayat pasif. Jadi kata kerja yang digunakan sepatutnya kata kerja pasif. Tetapi memberikan ialah kata kerja transitif. Jadi jawapan dia salah. Jawapan yang betul diberikan. Faham? Okey. Soalan yang ke-7. Adik sedang melukis di ruang tamu dengan kawan-kawannya. Okey, kita tengok melukis. Betul atau salah? Apa jawapan dia? Salah. Salah penggunaan melukis di ruang tamu dengan kawan-kawannya. Okay, jadi penggunaan melukis adalah salah. Apakah jawapan yang betul? Adakah kamu tahu apa kesalahan ayat ini? Cuba bagi tahu cikgu nanti. Okey. Soalan 8. Pak Azman mengasah parang-parang itu sehingga tajam. Mengasah parang-parang. Penggunaan kata kerja mengasah betul. Okey. Kata kerja transitif dengan frasa nama sebagai objek. Parang-parang.
Soalan 9. Halaman rumah nenek dipenuhi daun kering kerana belum bersapu. Bersapu, betul atau salah? Jawapan dia betul. Kerana belum bersapu. Dipenuhi daun kering kerana belum bersapu. Soalan 10. Lautan yang luas dan membiru itu mendamaikan jiwa Zakwan. Jawapan dia mendamaikan betul. Mendamaikan apa? Mendamaikan jiwa. Mendamaikan itu ialah kata kerja transitif. Faham? Kalau boleh, kita tengok seterusnya. Lengkapkan teks di bawah ini dengan kata kerja yang betul. Di sini kan dia berikan pilihan jawapan untuk kata kerja. Mari kita tengok peringkat. Bidang perindustrian memainkan peranan penting untuk memainkan peranan penting untuk apa negara ke arah kemodenan seiring dengan negara-negara maju lain. Macam kamu nak menolak negara, nak macam mana ke arah kemodenan. Kata kerja yang kita boleh gunakan memacu. Macam nak mendorong negara ke arah kemodenan. Bidang ini dapat melonjakkan ekonomi negara dan menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan serta dapat dia menawarkan peluang pekerjaan. Kalau dapat menawarkan pekerjaan, masalah pengangguran. Macam mana dengan masalah pengangguran? Jawapan yang betul, ada kamu dapat carikan? Ya, betul. Dapat mengatasi masalah pengangguran. Seterusnya, terdapat pelbagai faktor yang bidang perindustrian di Malaysia. Pelbagai faktor bidang industri. So, pelbagai faktor mempengaruhi. Faktor yang paling utama ialah sumber tenaga. Kilang-kilang industri perlu, apa jawapan dia? Perlu apa? Di kawasan yang mempunyai sumber tenaga yang mencukupi. Perlu didirikan yang ada sumber tenaga yang mencukupi. Sumber tenaga tersebut adalah seperti air dan tenaga elektrik. Hal ini penting kerana sumber tenaga ini dapat menggerakkan jentera-jentera di kilang-kilang tersebut. Seterusnya, pihak kerajaan harus apa? Harus macam mana? Dasar-dasar yang dapat menarik minat pelabur asing untuk menanam modal di Malaysia. Harus apa? Macam mana kerajaan dia perlu buat? Perlu memperkenalkan untuk menarik minat pelabur asing. Contohnya, mengecualikan cukai terhadap barang-barang yang dihasilkan dan wujudkan zon perdagangan bebas cukai. Dasar-dasar kerajaan yang diperkenalkan ini dapat macam mana? Merancangkan industri di kawasan terbabit. Boleh? Selain itu, kemudahan perhubungan dan pengangkutan pertarak air dan udara juga amat penting untuk sesuatu urusan seperti penyaluran maklumat, penghantaran barang dan pembekalan bahan mentah. Jadi dia menyatakan kemudahan ini sangat penting. Kenapa dia penting? Untuk memudahkan urusan. Apabila kemudahan prasarana ini disediakan dengan baiknya,
industri dapat digerakkan dan maju. Jadi depan dia biasanya berkembang maju. Untuk kemaslahatan penduduk setempat dan negara, jaringan perhubungan dan pengangkutan yang sempurna ini juga membolehkan pelbagai kegiatan industri lain dijalankan dengan lancar. Seterusnya, di samping itu, faktor pasaran turut menjadi kayu pengukur kepada kemajuan bidang perindustrian di Malaysia. Sekiranya barang atau produk yang macam mana yang didagangnya, sebab dia berdagangnya produk ini mempunyai pasaran yang luas dan permintaan banyak, pertumbuhan industri tersebut tidak akan terbantu. Sebaliknya, industri tersebut akan semakin berkembang dan mengeluarkan produk-produk yang memenuhi permintaan pembeli dan pasaran. Kesimpulannya, kemajuan bidang perindustrian di Malaysia jadi kita kena carikan kata kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini menjadi pemakin ke arah usaha untuk memodernkan negara Malaysia. Boleh? Jadi, satu petikan ni, kamu pilih kata kerja, kamu isikan masuk berdasarkan ayat-ayat yang kamu bacakan. Faham? Baiklah, sudah sampai akhir sini. Kelas untuk tanda bahasa golongan kata kerja sampai ini sahaja. Terima kasih atas tontonan kamu. Cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu terangkan tentang kata kerja dan kamu boleh ingat. Jangan lupa siapkan latihan dan hantar kepada cikgu. Sekian terima kasih dan kita akan berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya.